Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran bersama saya lagi, Miss Nani daripada Andalusia Tijara dan daripada tim Squad Haiti. Okey, seperti biasa sebelum saya mulakan live, saya akan menerangkan dulu latar belakang syarikat Andalusia Tijara ni. Okey, seperti anda lihat di belakang kami ni ada nama Andalusia Tijara terpampang di belakang ni. Okey, Andalusia Tijara ni kita mula beroperasi secara penuh pada bulan Mac tahun 2019, iaitu tahun lepas. Seperti yang anda semua tahu, syarikat ni sangat baru bermula, tetapi dengan sokongan dan bantuan daripada jemaah-jemaah dan pelanggan-pelanggan kita, kini syarikat kita bertambah maju dari segi perkembangan dan juga servis-servis yang kita tawarkan. Okey, Andalusia Tijarah ni diwujudkan kerana permintaan takaful yang ramai dan tinggi daripada semula di luar sana. Dengan kerjasama Etika dan Andalusia Travel and Tours, maka terbitlah Andalusia Tijarah ni yang khusus dalam takaful kelompok, individu dan lain-lain. Kami di Andalusia Tijarah ni memperkenalkan banyak produk, antaranya adalah Tripcare 360 untuk yang nak travel ke luar negara. Yang kedua, Tripcare 360 untuk yang domestik dalam negara. Seterusnya, Life Takaful, Fire Takaful, Takaful kenderaan dan bermacam-macam lagi lah. Okey, ofis kami terletak bersebelahan dengan Andalusia Travel and Tours dan di deretan Desa Pandan, Bank Rakyat Desa Pandan. Okey, waktu operasi kami ni bermula pada jam 9 pagi hingga 6 petang pada hari Isnin hingga Jumaat, dan hari Sabtu half day iaitu 9 pagi hingga 1 petang. Okey. Kata-kata motivasi untuk hari ini adalah dalam kehidupan ni kita tidak selalu akan bertemu dengan orang yang kita kehendaki. Kadang-kadang ni kita bertemu dengan pelbagai orang, termasuklah yang ingin menyakiti kita, menyayangi kita dan meninggalkan kita. Semua itu adalah untuk menguatkan diri kita pada masa akan datang. Setiap manusia ni dia pergi, datang dan pergi. Setiap yang bernyawa tu pasti akan meninggalkan kita. Anggaplah pertemuan ada hikmahnya di hujung nanti. Kekecewaan ini tidak akan berkampung lama dalam diri kita. Pertemuan itu indah, pengakhirannya kita pun tidak pasti. Yang pastinya di tengah-tengah pertemuan tu diisi dengan keindahan dan kebahagiaan, dan di akhirnya kita akan berpuas hati walaupun penghujungnya tidak seperti yang kita mahukan. Okey, selamat datang kepada viewers kita, iaitu Kalaikal yang masuk tu. Selamat bersiaran bersama kami dari page Rock Tech Friend. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya lagi Miss Nani, seperti saya cakap tadi. Hari ni dah masuk hari ke-16 ya kita bersiaran di Rock Tech Friend, page Rock Tech Friend Room ni. Alhamdulillah. So hari ni kita menjemput lagi Miss Linda dan seorang lagi panel, tak lain tak bukan adalah Haji Zam. Okey, kita di sini untuk hari ini adalah untuk membincangkan isu-isu yang menarik berkaitan dengan takaful. Okey, ingat lagi tak apa yang isu yang Miss Linda sampaikan pada minggu lepas, hari Khamis? Iaitu tips-tips yang berkaitan persediaan apa yang anda semua perlu lakukan sebelum pergi travel. Tak kisahlah sama ada di dalam ataupun di luar negara. Betul ya Miss Linda? Betul sangat. Terima kasih. Okey, dan Puan Jun juga ada menceritakan tentang isu klaim, contoh-contoh kes yang melibatkan takaful ni lah pada minggu lepas kepada siapa yang tak bersiaran dengan kita pada minggu lepas. Okey, hari ni seperti yang anda semua sedia maklum, topik kita hari ni adalah travel. Nak bawa apa tu? Nak pergi travel, nak bawa apa tu? Okey, bukan main lagi menarik topik ni. Okey, curious sangat. Curious tak dengan topik macam ni? Sebab kalau curious, kita
confused lah, kita tak tahu nak bawa apa, nak pergi travel. Okey, jom kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Miss Linda dan Haji Zam sebentar lagi. Okey, selalu kalau kita nak pergi travel ni, mesti akan ada persoalan. Barang apa yang nak bawa? Kan, time kita kemas-kemas barang tu. Okey, kita ada seorang viewer yang komen kita. Junaida MY, salam semua. Waalaikumsalam. Okey, kita sambung balik. Okey, barang apa lagi yang nak bawa? Persoalan ni sangat diajukanlah apabila kita tengah packing barang untuk travel. Tak dinafikanlah, saya juga pernah ada sifat yang macam ni lah. Okey, sebenarnya kita tak tahu nak bawa apa, tapi kita ni confused je macam mana atau barang apa je yang nak bawa. Sebab takut apa yang kita bawa tu tak penting untuk kita di sana. Okey. Okey, boleh tak Miss Linda sharekan nak bawa apa ya kalau nak pergi travel ni? Kita akan minta pendapat Miss Linda dan Haji Zam juga. Okey, kita start. Assalamualaikum kepada semua viewers yang bersiaran bersama kami hari ini. Okey, macam Miss Linda cakap tadi lah, barang apa yang kita nak bawa kan. So macam sebenarnya kita tahu benda tu apa yang kita nak bawa. Tapi biasalah kita ni confused. Kadang-kadang kita macam nak bawa benda ni penting tak untuk kita bawa kan. So macam based on my experience, kita nak share lah macam barang-barang yang penting untuk kita bawa masa pergi travel. Macam saya tak nafikan jugalah, macam Miss Nani tadi pun macam mengalami masalah yang sama. Contohnya macam kalau nak pergi travel, nak kena bawa apa kan. So tak dinafikan. Saya pun ada juga perangai macam tu. So especially macam perempuan lah. Perempuan ni dia banyak, dia fikir macam semua benda, kalau boleh semua benda dia nak bawa. Tapi sebenarnya benda tu tak penting pun. Ada serta-serta benda penting, serta-serta benda tak penting lah. Okay, tu untuk pergi travel. Contohnya macam kalau kita nak balik kampung pun, kita padahal nak balik kampung tu sekejap je kan. Tapi kita bawa barang tu macam kita nak balik, macam tak nak balik dah dekat rumah kita kan. Lepas tu macam perempuan ni selalunya bawa balik 3 beg, 4 beg kan. Laki 1 beg je. Nak buat macam mana? Sebab memang tu sifat perempuan. So macam lelaki tak bolehlah nak marah dekat tak bolehlah nak marah dekat perempuan kan bila nak bawa balik banyak beg kan. Biasalah tudung lagi, baju lagi, pun satu-satu beg. Okay. So macam kalau benda-benda penting lah yang sepatutnya kena bawa. Kalau perempuan macam okay, kat sini saya ada macam telekong. Telekong ni telekong yang macam untuk travel punya telekong. So macam orang yang suka travel, mostly dia akan ada benda ni. So senang kalau nak bawa pergi mana-mana, nak pergi travel, macam tak susah lah, tak besar kan. Sebab dia dah ada dalam beg dia. Mana-mana pun ada jual, boleh dapatkan dekat mana-mana. So yang ni untuk perempuan lah. Kalau macam untuk lelaki macam mana ya Haji Zam? Lelaki senang je. Lelaki kain plekat. Buat kain plekat, bawa t-shirt. T-shirt pagoda pun boleh. Ni contoh lah kan. Kalau bawa dalam beg. Okey, kita alu-alukan viewers Nur Silawati ya, Kamurul Zaman. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama Assalamualaikum. kami. Salam. So sambung balik tadi. Tapi itulah pagi-pagi macam ni masa Covid ni tak ada mood dia, tak ada lah untuk pergi nak cerita pasal holiday, tapi tak apalah. Ini perkongsian untuk semua lah kan. Jadi macam lelaki tu lah yang paling penting ni lah kan. Kalau nak solat kita perlukan kain lah, kalau yang untuk bersih kan. Kalau lepas tu kalau ada juga kain batik ni, lelaki bukan kain batik. Jadi itulah ni antara dia lah kan. Kain plekat senang, nak tidur pun boleh guna, nak solat pun boleh guna, nak main bola pun boleh juga pakai kain. Okay, jadi selain daripada tu kita bawa jugalah macam baju t-shirt kan. Jadi itu antara yang kita pentingkan lah. Jadi tak banyak lah, bukan macam perempuan. Sebab kalau perempuan dah bawa banyak tu, jadi lelaki tak payah bawa lah kan. Dah bawa. Okay, ini antara contoh lah.
Okay, macam tadi Hadiza dah bagi tahu macam kalau lelaki tu boleh bawa kain pelikat lah. Macam kain pelikat ni tak semestinya pakai untuk sesolat je. Kita boleh jadikan alas untuk kita solat kan. Kalau nak bawa sejadah, boleh. Kalau nak bawa sejadah tu boleh bawa. Tak kisah, tak ada masalah pun. Tapi macam sejadah ni dia tebal kan. So kita kalau boleh kita nak elakkan daripada bawa banyak barang kan. So benda yang kita boleh kita guna. Contoh macam kain pelikat, kain batik tu kita boleh jadikan alas untuk kita buat solat lah. Tu adalah macam kain. Okay, next kita juga kena bawa macam ubat-ubatan. Macam kita tahu antibody diri kita macam mana, kita selalu sakit apa. Kalau macam ada yang pergi travel tu selalu bila ada perubahan suhu dia akan sesama kan. So yang tu kita sendiri tahu antibody kita macam mana. So kita memang kena siap sedia, kita kena preparekan apa yang ubat-ubatan yang kita perlu bawa. Sebabnya kadang kita tak jangka kan. Memanglah kita nak pergi holiday, nak pergi travel. Tapi bila sampai sana, bila berlaku perubahan suhu tu, kita jadi demam kan, jadi sesama. So benda-benda macam ni kita kena prepare. Okay, lepas tu ni ubat-ubatan. Selain tu macam botol air ni, boleh tak Haji Zam terangkan kenapa kita kena bawa botol air masa pergi travel? Botol air, okey. Botol air satu untuk minum lah. Okey, apa ni biasanya kalau kita travel, kalau tempat tu sukar untuk dapatkan sumber air kan, sumber air tak kira lah macam pipe ke apa ke kan. Ada lagi okey, kita alu-alukan Fuziah Din dan Rosni Bidin. Selamat bersiaran bersama kami lah. Jadi saya nak sambung ni botol air ni. Okey, jadi tadi saya cakap kalau kita pergi ke kawasan ataupun tempat-tempat yang tak ada sumber air macam pipe air kan. Jadi macam agak sukar lah kan kita nak apa tu contoh kalau nak ambil wuduk ke kan. Jadi itu pun satu masalah juga. Jadi kita boleh gunakan botol ni sebagai tempat mengisi air untuk kita gunakan nanti kemudian. Tapi kalau yang travel tu jauh sikit lah kan, macam luar negara kan, siapa ni pernah travel luar negara? InsyaAllah nanti Miss Linda pernah? Pernah. Okey, jadi bagi siapa yang biasa travel ke luar negara, saya pun adalah sikit-sikit pergi travel kan. So benda ni sangat-sangat penting. Sebab kalau separuh negara tu memang tak ada pipe yang disediakan di bilik air tandas awam tu kan. Okey, jadi kegunaan dia ialah kalau tempat-tempat tandas awam yang tak ada disediakan sumber air atau pipe air yang untuk kita gunakan, jadi kita boleh gunakan ni lah. Kita bawa siap-siap spare. Tengok kadang-kadang dekat airport pun kan, dekat tandas airport kan, kita pergi tengok tak ada pipe kan, macam mana kan nak gunakan. Jadi kita gunakan air yang kita dah bawa tadi Jadi tapi ada masalah juga kalau kita travel naik kapal terbang. Jadi kalau nak bawa cecair kena kurang daripada 100 ml. Kalau lebih dari 100 ml kena angkat, kena kena keluarkan, kena serahkan kepada kawal di sana lah. Jadi itu antara kegunaan dia lah. Mungkin Miss Linda ada lagi gunaan yang lebih menarik lagi. Okay, macam betul lah Haji Zam cakap tadi, macam air ni macam salah satu keperluan asas sebenarnya bagi kita kan. So nak tak nak memang kita kena prepare lah botol air kan. Macam Haji Zam cakap tadi, tak semestinya negara tu ada je yang negara yang tak ada prepare benda macam mana cakap yang tak ada tak ada kemudahan pipe kan. Tak payah cakap negara luar kan. Macam kita sekarang ni macam negara sekarang ni makin canggih. So macam dekat toilet dekat Malaysia pun dah jarang ada toilet yang ada pipe. Selalunya biasa yang guna macam yang flush tu. So macam air pancit tu kan. So yang tu sekarang ni dekat Malaysia pun dah ada. Macam saya pernah jugalah ada pengalaman masa tu saya pergi dekat PICC tak silap saya. So dia pun pakai yang air yang flush tu. So benda tu kalau tak biasa mungkin dia akan kekok sikit lah kan. Okay, tu adalah kegunaan botol air lah untuk kita pergi travel. Lepas tu next macam kat sini wet tissue. Wet tissue ni sebenarnya penting juga.
So macam tadi kita tak ada air kan. So tak ada air, kita boleh gunakan wet tissue. Contohnya macam kotor ke apa ke, kita boleh lap pakai wet tissue lah. So tu kegunaan wet tissue. Lepas tu satu lagi, ni saya rasa macam penting jugalah, macam adapter kan. Selalunya macam kalau pergi overseas, dia tak akan sama. Dia punya plug tu tak akan sama dengan Malaysia punya. So macam kita kena, sebab kita ada dekat kedai sekarang ni ada jual yang adapter tu kan, yang untuk international punya charge, international punya plug. So yang tu pun kalau yang mostly suka travel, dia orang akan ada benda tu sebagai preparation lah in case jadi apa-apa. Okay, ni adalah contoh adapter yang boleh guna lah, yang untuk international punya. So yang ni dia macam-macam sebenarnya boleh guna kan Hadiza. So dia boleh cabut. Yang ni kita boleh lekatkan dekat plug dekat hotel, mana-mana hotel lah yang kita menginap nanti. Itu adalah salah contohnya macam keperluan-keperluan yang kena bawa lah untuk kita travel. Okay, macam kalau biasanya Miss Linda, kita ada viewer tu yang setia bersama kita tu. Cuba Shirley Pang. Shirley Pang Yati. Okay, selamat menonton dengan Analisa Tijarah dekat page Rotex Brand. Okay, lepas tu kita juga perlukan, macam laki rasanya tak payah kot benda-benda macam ni kan. So macam perempuan, sarung tangan dan juga stocking adalah salah satu keperluan jugalah. Macam even kita selalu tak pakai pun, kena prepare juga dalam beg. Macam kita nak solat kan, tiba-tiba kita tak bawa telekong ke apa, kita boleh gunakan stocking dan juga sarung tangan lah untuk kita buat solat. Memudahkan. Ya betul, untuk memudahkan kita solat. So yang tu adalah barang-barang keperluan lah yang bagi saya cukup penting untuk kita bawa untuk kita pergi travel. Kita ada viewers kita seorang lagi, Badaria Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hajah, minggu lepas Hajah. Badaria. Minggu lepas Hajah dah bersara dengan kita. Terima kasih. Okey, kita sama. Okay, sebelum saya nak tanya, dalam banyak-banyak ni kan, Miss Linda ke Miss Nani ke, yang mana paling sangat-sangat penting sekali? Paling penting. Sebab kita nak tahu juga kan, kalau kita ada senarai, tapi mana yang paling penting? Okey, kita tolak tepi lah, telekong semua memang penting lah. Tapi selain daripada tu, apa yang penting? Sangat-sangat penting. Kena jawab ni soalan kemas ni. Okay, kalau Ubat-ubatan lah, penting. Ubat-ubatan. Okey, kalau macam saya rasa saya penting wet tissue dengan botol air. Kalau bagi saya lah. Okay, tapi sekarang ni memandangkan sekarang ni zaman teknologi, orang akan cari benda ni juga, adapter dengan charger juga, penting sekali. Kalau tak ada ni macam tak complete kan, apa tu nak charge, ambil gambar, nak phone, ambil apa charge phone semua tu. Okey, jadi kita ada lagi viewers kita Muhammad Salahuddin. Okey, selamat bersama kita. Harap bermanfaat lah perkongsian ni kan. Jangan macam kalau lepas ni sekurang-kurangnya ada benda yang boleh dibawa apa tu bersama nantilah kan. Okey, jadi sambung balik. Okey, tadi bagi saya adapter lah kan. Adapter ni penting sebab orang kadang-kadang benda lain dia tak kisah. Sampai tinggal pun dia rasa macam tak. Okey, jadi itu selingan. Right. Okey, dalam Malaysia ni kan statistik menyatakan 9 hingga 10 wanita ni dia bawa barang tapi dia tak pakai semua. Betul ke macam tu Miss Linda? Macam betul je kan. Okey. Macam soalan misalnya tadi, macam bagi saya lah, yang tu mostly betul. Sebab apa? Macam perempuan ni dia more kepada preparation. Macam kalau aku tak bawa baju ni, nanti kan nak pakai kan. So yang tu salah satu lagi kita bawa untuk macam emergency kit. Contohnya macam tiba-tiba kita tak plan kan nak pergi, contohnya kita pergi travel, tak plan nak pergi mandi pantai. Tiba-tiba dah sampai sana, cantiknya pantai kat sini, nak pergi mandi pantai lah, tapi baju kita bawa cukup-cukup. Tu salah satu punca kenapa wanita ni suka bawa baju lebih. Kalau pergi travel, dia lebih tu bukan lebih satu je tau. Dia punya perempuan, dia akan lebih 2-3 tau. So confirm lah confirm lah. Sebab bukan saya yang jawab Miss Linda jawab. Jadi confirm lah tu. Betul lah statistik yang mengatakan 9 daripada 10 wanita tu akan bawa baju lebih
Lepas tu bawa baju pula tak pakai. Macam tu. Ya tu betul. Tapi beza dia kadang-kadang baju yang lelaki dengan baju wanita ni, baju perempuan ni dia tak berat sangat lah kan. Dia macam dia ringan. So kalau macam yang lelaki ni, kalau kita bawa pakaian yang tak digunakan, sah-sah berat lah beg tu kan. Macam Azizah, saya nak tanya juga. Macam adalah juga kan, saya dengar-dengar cakap macam kalau lelaki ni kenapa dia tak bawa baju lebih kan? Sebab dia kadang ada je macam baju semalam dia pakai pula hari ni. Ada ke? Betul tak Azizah? Oh, itu nak jawab kat sini kan. Tengah live ni. Okey tak. Dia ikut individu, tapi ada yang betul-betul macam dia tak sensitif sangat lah. Bukan sensitif macam mana, macam mungkin dia ada alahan ke apa kan, dia tak boleh nak gunakan recycle balik baju tu kan. Jadi yang itu memang confirm dia takkan recycle lah, takkan gunakan. Tapi kalau setakat biasa-biasa tu mungkin ada lah kan. Mungkin jadi jimat lah kan, tak payah bawa banyak. Satu hari satu baju boleh gunakan 2 hari kan? Jangan lebih kan. Jadi kalau dia ada satu tip juga, yang kalau kita bawa baju pun, ada baju yang dipanggil baju tu macam mudah untuk kita keringkan kan, ada dipanggil punya material dia. So baju tu elok kalau kita bawa kan, kalau kita basuh pun agaknya dalam 15 minit 20 minit dia dah kering macam tu. So balik pada soalan tadi, personally saya memang tak lah kan, tapi mungkin lah kalau kita travel tu kadang-kadang darurat ke terdesak kan, tak boleh bawa banyak, jadi kita kena buat jugalah. Tapi mungkin cara kaedah yang terbaik lah, kita dah pakai tu kita gantung, kita hang kan, jadi ada pengudaraan, peluh semua dah kering kan, jadi lebih hygiene lagi, lebih bersih lagi. Okey, macam tu lah jawapan dia. Okay, macam betul lah Cik Zah cakap. Sebab Haji Sam cakap tadi, mesti saya ada jugalah macam kawan-kawan biasa pergi travel kan, tanya dia bawa satu beg je, satu beg pun tak penuh tau. Tanya dia, apa yang kau bawa ni kan? Dia cakap, alah aku bawa baju sikit je, baju selai 2 je, nak pergi 3 hari kan, bawa baju 2 helai je. Lepas tu pakai baju sama ke? Dia cakap, alah laki tak kisah. So selalu macam tu lah kan. Tu yang saya selalu dengar lah. Tapi kena bawa perfume lah. Sikit-sikit kan, ataupun bawa tu lah. Kalau macam lelaki ni kan, dia bawa satu baju, tapi trip kita tu 3 hari 2 malam. Tapi satu baju, ada tak macam niat nafsu membeli tu kalau nampak baju kedai lain tu? Ada tak? Itu tu lelaki. itu bergantung lah pada purpose kita travel kan. Kadang-kadang ada orang dia memang travel, dia nak sightseeing ke kan, dia nak nak jalan-jalan je kan, dia tak nak shopping. So kalau niat dia macam tu, mungkin dia bawa lah secukupnya lah kan. Tapi kalau yang betul-betul nak shopping tu, dah tahu dah beg dia tak ada baju pun. Tahu-tahu balik penuh je baju. Lepas tu dengan macam-macam lah t-shirt kan. Jadi terpulang pada tu. Okay, macam tak nafikan lah, macam perempuan ni pantang pergi travel. Kalau pergi travel ada je pergi 2 beg, balik 4 beg. Sebab apa? Sebab shopping tu banyak sangat. Macam lelaki kan, Haji Zam, mesti macam Cik Zah Haji Zam sendiri, kalau pergi travel suka shopping tak? Shopping tu memang semua orang pun suka lah. Tapi tengoklah macam katakan tempat tu lah, apa yang tempat tu sediakan kan. Kalau tempat tu memang bukan untuk shopping, kita pun fikir takkanlah kita nak banyak sangat bershopping kan, kita lebih fokus pada yang lain lah. Tapi kalau gantung lah, kalau kita pergi tempat tu memang tempat shopping, contoh kat mana, macam kat Indonesia tu, bukan Bali, apa nama tempat tu, bukan Medan, satu tempat tu memang untuk shopping kita pergi. Jadi sah-sah bila kita pergi tu, memang kita kena kalau tak shopping tu tak sah lah kan. Jadi tapi bergantung lah, sebab dia ada juga yang macam, ada yang pergi, kalau individu dia travel memang light kan, macam kalau berkeluarga dia kenalah kan fikir satu keluarga tu macam mana nak bawa beg tu cukup ke tidak kan. Kalau beli pun tak boleh berlebih-lebihan, takut nanti kan dah terlebih, dah extra luggage punya weight kan, jadi tak boleh, jadi kena buat perancangan dulu macam tu lah. So nak shopping tu tak salah, tapi berpada-pada orang cakap kan, jangan sampai macam kita sampai sana tu kita jadi rambang mata, semua kita nak beli. So tak boleh macam tu. Kita ada viewers kita
Saya komen Hajah Sakinah terbaik tim sejarah. Alhamdulillah, terima kasih Ajar Hajah. Sakinah apa tu Ajar Sakinah apa tu nak join kita ke kan boleh juga. Boleh share lah pengalaman travel kat luar negara kan. Mengubat sikit kerinduan dekat nak pergi luar negara kan. Okey, ada soalan saya lupa apa tanya tadi. Okey. Last tadi kita cakap pasal apa? Dan tadi kita cakap pasal shopping. Shopping. Okey. Yang ni kita shopping dekat luar negara selain daripada Arab Saudi dan Madinah. Okey, macam mana kalau pendapat Haji Zam persiapan jemaah-jemaah kita yang untuk pertama kali nak pergi haji dan umrah? Okay, ni dah serius sikit lah topik ni serius kan. sikit. Dah bukan pergi holiday sangat-sangat lah. Ada, kalau balik pada soalan tu, biasanya persiapan yang paling penting sekali ialah satu, kita kena ada ilmu lah. Ilmu penting tu yang tiap-tiap minggu Ustaz Dato' Daud Cik Ngah kan ada kendalikan kursus tu. Jadi kalau boleh kalau ada masa, pastikan yang kita hadiri kursus-kursus yang disediakan. Sebab kalau kita pergi tak ada ilmu, ini khas untuk umrah dengan haji lah, tak ada ilmu, jadi kita tak boleh memanfaatkan umrah kita kan dengan sempurna kan. Jadi sangat rugi sebab kita bayar mahal. Jadi itu yang satu perkara lah yang lebih serius. Tapi selain daripada itu, macam kalau pertama kali tu kita macam biasanya kita mana tempat pun kan, kita rasa sebelum tu kita buat research dulu, kita tengok dulu kan apa yang kita nak boleh katakan aktiviti kita kat sana kan. Jadi kalau macam umrah ni biasanya ikut pengalaman kan, saya pun pernah ada kita berborak-borak dengan warga di sana kan, yang boleh bahasa kita kan. Jadi apa yang saya dapat maklum balas, macam di sana tu katakan di Mekah dan Madinah, aktiviti dia pergi masjid balik masjid, pergi masjid balik masjid kan. Jadi mungkin itu yang memang kita dah very obvious lah, itu memang perlu kita buat. Tapi selain daripada tu kalau kita macam contoh semalam kan, kita kalau siapa yang sempat bersama sama kita, persiapan untuk tukaran mata wang kan, itu pun penting juga kan. Jadi sebab kalau kita travel kat mana-mana pun sama juga, kalau kita tak sediakan mata wang yang untuk negara tu, jadi kita macam dah sampai kita dah panik kan, kita tak tahu mana nak pergi, nak cari kan. Jadi itu antara yang saya boleh kongsikan lah. Mungkin Miss Linda ada untuk yang umrah dengan haji ni lah. Sebab macam saya tak pernah lagi pergi umrah. So macam yang perkongsian macam Haji Zam dah pernah pergi umrah. So macam Haji Zam dah pernah pergi, so macam dia boleh share lah apa persediaan kan. So macam tadi macam ubat-ubatan tu semua, kalau nak pergi umrah pun kena prepare juga sebenarnya. Macam kita kalau dekat Andalusia Pharmacy, dia akan ada jual macam travel pack ubat-ubat yang boleh bawa untuk pergi umrah. Tu kalau macam untuk pergi umrah lah, umrah dengan haji. So ubat-ubat tu semua macam penting jugalah sebagai persediaan kan. Saya pun lupa sebab mandangan kita pergi umrah dengan haji, jadi kita tak sama lah, barangan yang kita bawa tu tak sama dengan barangan yang kita bawa masa kita pergi bercuti tempat lain kan. Paling penting sekali pakaian yang bersesuaian kan. Macam contoh katakan kalau kita pergi umrah dan haji, kita banyak bawa baju-baju yang sesuai untuk pergi ke masjid kan, jubah-jubah kan. Jadi ada tips ke jubah-jubah yang boleh bawa, tapi kat sana pun kita boleh dapatkan, jadi tak mahal. Mesti saya tengok macam yang pergi umrah tu, kalau macam perempuan dia akan bawa telekong, bukan sepasang lah, mesti dia akan bawa 2-3 pasang. Tu telekong yang biasa perempuan akan bawa lah. Lepas tu macam lelaki kain pelikat tak payah tak kan? payah, kita bawa. Kalau kita pakai jubah, kalau biasanya kalau orang Malaysia dia pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu. Tapi saya punya favourite kurta. Pakai kurta. Jadi itu antara kita sediakan lah. Jadi
taklah semestinya kita kena bawa seluar jeans ke pakaian apa ni Tak sopan jaket lah. ke apa ke yang tempat-tempat, tak adalah kan. Jadi pakaian yang bersesuaian lah untuk kita. Jadi apa lagi kalau yelah itu antara dia lah kan. Selalu Jizan pernah pergi umrah kan. Selalu masa pergi sana tu berapa beg bawa selalu? Kalau family berapa beg total semua? Ya sepatutnya kalau kita pergi 4 orang, 5 orang, 5 beg kena bawa. Tak adalah. Dia bergantung. Jadi kalau kita nak biasanya kita kalau boleh, selagi boleh kita nak ringan lah, kita nak travel kan. Kalau kita bawa tu jadi beban, kita nak tarik beg, nak heret kan semua. Jadi kebiasaannya kalau satu family 5 orang mungkin 2-3 beg dah memadai dah. Lepas tu yang paling penting macam masa kursus pun mungkin ustaz yang bagi kursus pun ada beritahu lah, kita kena kalau boleh kita listkan, senaraikan apa yang kita nak bawa, lepas tu kita pack siap-siap dalam beg kita. Bila cara kita susun tu, maksudnya kita boleh macam jimatkan beg yang kita nak bawa lah. Kalau kita susun cara yang tak macam tak betul ke apa kan, jadi beg itu kan mungkin makan ruang banyak. Jadi itu antara tip-tips dia lah kan. Jadi tapi tak semestinya perlu bawa banyak sangat barang. Itu tips yang pertama lah kan, jangan bawa lebih banyak. Adakah kalau pergi umrah haji ni, pergi bawa satu luggage, lepas tu balik sini dia kena beli luggage lagi satu untuk muatkan barang-barang di shopping tu? Ada, bukan tak ada banyak case. Sebab apa tahu, sebab kalau siapa yang pertama dah pernah pergi, tak ada masalah kan, dia dah tak fikir benda tu. Tapi kalau yang pertama kali pergi, memang sebab kalau kita buat ziarah keluar, kita pergi ke katakan ladang kurma ke apa kan, ladang kurma pun dia punya kotak-kotak tu dah berapa kan. Jadi lagi apa yang besar-besar kalau kita travel. Tapi macam barang-barang lain tu taklah makan ruang sangat lah kan, dia tak besar sangat. Kalau macam air zam-zam tu? Baru nak tanya. Okey, air zam-zam sekarang ni kita tak perlu bawa sebab biasanya syarikat travel dia akan uruskan semasa kita balik sampai Malaysia tu, nanti dia akan diedarkan lah kepada So kiranya macam kalau jemaah yang mana pergi tu, kiranya macam dia orang tak perlulah beli air zam-zam banyak-banyak untuk bawa balik tu. Dia dekat sana tak jual air zam-zam tu. Air zam-zam tu percuma. Jadi kita ambil peluang kat sana, sampai kat masjid ke kat mana ke, kita minum bawah kat sana. Minum apa? Sebab biasanya siapa yang tak biasa dengan cuaca panas kan kat sana, kalau musim panas dalam bulan 3 kan, bulan 3 sampai bulan 5 ke bulan 6 masa tu suhu tinggi kan, panas kan, jadi kita kena banyak minum air. Jadi kalau kita nak minum banyak-banyak, minumlah. Dia ada yang yang kita perlu sediakan. Biasanya kita cari polisi takaful yang ada coverage, ada perlindungan khususnya untuk siapa yang perlu dapatkan rawatan perubatan di luar negara kan. Tak kira luar negara pun, kat Malaysia pun ada juga produk tu. Jadi kalau siapa yang travel, saya cakap tadi, boleh dapatkan polisi takaful yang ada kemudahan rawatan perubatan. Macam kami sediakan kemudahan rawatan perubatan tanpa tunai. Jadi cashless. Jadi senang, tak payah nak keluarkan duit kita dulu. Banyakkannya polisi takaful, travel takaful ni, dia kita pergi ke hospital, kita keluarkan duit kita dulu, lepas tu dah balik tu bil tu kita akan hantar claim untuk claim. Jadi macam agak menyukarkan kita lah semasa kita kat sana kan. Kita pun tak bawa banyak cash ke kan, mungkin susah lah. Jadi kalau siapa yang nak dapatkan polisi, pastikan polisi yang menyediakan kemudahan perubatan tanpa tunai, cashless. Jadi itu tips dah pertama lah. Kalau tak ada, kena tengok juga apa coverage yang coverage lah kan. Jadi itu yang pertama lah, kalau boleh dapatkan yang cashless untuk medical lah kan. Lepas tu kalau
tengok juga berapa coverage yang kita nak lah kan. Kalau kita ambil polisi takaful ni kan, biasanya polisi takaful dia ada package yang plan yang disediakan. Okay, plan A, plan B, plan C. A paling rendah, C paling tinggi kan. Jadi kita boleh pilih dia punya coverage dia kan, yang mana yang bersesuaian lah dengan kita. Lepas tu kalau dengan Andalusia Tijarah ni, okay, kita sediakan package yang boleh coverage sehingga sampai 500,000 seorang individu. Jadi per individu maksimum 500,000. Jadi apa-apa berlaku, kalau berlaku kemalangan menyebabkan kehilangan nyawa, kematian, lepas tu hilang upaya kekal, jadi semua tu kita boleh dapat, kita boleh buat claim tuntutan sehingga 500,000. Jadi dan bayaran dia itulah yang paling penting sekali. Bila orang nak ambil polisi takaful perjalanan ni, dia terbawa-bawa polisi-polisi yang macam polisi family yang polisi nyawa kan, yang biasa tu kan. Jadi polisi-polisi tu memang kita kena bayar setiap tahun, kita kena bayar kan, atau ada yang bayar bulanan, ada yang bayar tahunan. Jadi polisi tu tak sama dengan polisi travel takaful ni. Travel takaful ni dia one off je, sekali bayar sekali, dia cover semasa perjalanan kita. Sepanjang kita berada di luar negara, tak kira di luar negara atau dalam negara pun ada juga. So sepanjang tu di cover. Jadi selepas tu dah tamat kita punya polisi tu, perjalanan tu dah tak ada lagi. Jadi nak bayar dia, orang yang risau nak bayar tu, bayar sekali je. Bayar sekali je, itu je. Jadi tak perlu risau. Jadi kalau macam yang on average, yang biasa orang bayar, kalau nak dapat paling tinggi lebih kurang 100 lebih je. 100 tak sampai pun 200. Jadi agak berpatutan, berbaloi banding dengan apa yang kita cover. Contoh katakan kalau yang ini kita ada coverage untuk kematian, hilang upaya kekal, kalau kehilangan bagasi, kelewatan bagasi, semua tu ada termasuk lah. Jadi kalau bagi umrah khusus, okey, saya kena beritahu jugalah. Kalau siapa yang biasa pergi umrah, biasanya dalam package umrah tu dah disediakan polisi coverage kan. Jadi biasanya coverage untuk umrah dan haji ni dia tak tinggi macam yang kita yang kita travel tu lah kan. Jadi yang disediakan biasanya asas basic, mungkin setinggi dalam 10,000 untuk kematian. Lepas tu kecacatan kekal pun sama juga kan. Lepas tu dia ada juga coverage tentang perkebumian kan, siapa nak uruskan jenazah di sana kan. Jadi ada disediakan coverage. Kelewatan perjalanan biasa juga memang ada termasuk. Lepas tu kehilangan beg dengan kelewatan beg. Sekejap ya Hajiza. Macam yang untuk kehilangan beg dan juga kelewatan beg ni kan, kan macam kalau biasa kalau travel agency tu untuk pergi umrah kan, semua dia dah provide kan beg tu semua. So kalau macam kita ada beg tambahan, yang beg tambahan tu yang coverage yang untuk tambahan yang kita ambil ni, dia akan cover beg yang travel agency tu bagi, ataupun semua dengan beg kita yang kita bawa sendiri tu? Okey, dia tak kira kita bawa berapa beg pun, tapi biasanya travel agent dia akan pastikan satu, kita gunakan beg yang disediakan, dia bagikan. Jadi kenapa kita perlu gunakan beg tu, sebab bila kita travel berkumpulan, jadi petugas-petugas di sana akan kumpulkan semua sekali ke dalam satu kumpulan. Jadi bila kita gunakan beg yang disediakan, jadi senang, mudah bagi petugas tu nak kumpulkan beg tu. Okey, jadi kalau kita gunakan beg selain daripada beg yang disediakan, katakan kita bawa beg, kita beg mahal lah tu kan, tak tahu beg apa lah, tapi bila kita bawa, kita dinasihatkan untuk ambil gambar beg tu. Ambil gambar beg tu, mungkin kita boleh serahkan ataupun share dengan petugas-petugas sana. Jadi dia dah dapat kena pasti, ni beg jemaah juga. Okey, jadi
balik pada soalan tu, memang tak ada syarat-syarat yang kenakan hanya beg satu dua beg yang di apa tu di cover ataupun diberi perlindungan lah. Jadi tak kira beg apa yang kita bawa pun, selagi kita boleh buktikan yang memang kita travel, gunakan beg tu. Sebab dalam biasanya kalau kita check in bag, dia akan bagi tag. Kalau tag tu boleh, kalau nak ambil, kalau hilang bag apa semua tu, kita kena maklumkan yang tunjukkan bukti bag tu ada tag dia kan. Jadi tag tu, selagi ada tag tu, selagi tu kita boleh claim lah, insyaAllah. Okay, jadi itu mengenai bag lah kan. Jadi apa lagi yang kita boleh sharekan? Okay, selain daripada takaful yang disediakan oleh syarikat travel agent, jadi biasanya kita nasihatkan jemaah ataupun tak kira dia travel mana-mana pun boleh juga ambil kalau khusus pada jemaah umrah, ambil polisi yang selain daripada yang disediakan tu. Okey. Jadi polisi yang kita ambil tu kita panggil polisi tambahan lah. Polisi tambahan. Jadi polisi tambahan ni bergantung pada jemaah, bergantung pada kita siapa-siapa lah nak ambil berapa, sebab ada pilihan. Ambil yang paling rendah, ambil yang paling tinggi pun boleh juga. Jadi bergantung yang mana keperluan kita lah. Kita rasa kita perlu benda tu, kita ambil. Jadi yang paling penting nak beritahu juga, bila kita dah ambil tambahan tu, ada juga coverage tentang third party liability. Third party liability. Okey. Contoh dia yang ni saya rasa ada pernah saya dengar kita ada buat sharing jugalah mengenai ini. Jadi contoh dia, katakan kalau kita terlibat dengan apa-apa kemalangan, kita rosakkan harta benda orang di sana, di luar negara apa semua tu kan. Jadi bila ada tuntutan pada kita kan, dia tuntut pada kita, okey, awak dah langgar, awak kena bayar ni kan. Jadi masa tu dia punya jumlah dia bergantung lah. Kalau biasanya kalau melibatkan nyawa, kehilangan nyawa tu mahal lah kan, mungkin ratus ribu, mungkin juta, kita tak tahu lah kan. Tapi kalau kita ambil polisi yang untuk travel takaful ni, biasanya dia akan sediakan. Jadi ada sehingga 2 juta kan, 2 juta maksimum. Jadi apa-apa berlaku, ada tuntutan, kita akan maklumkan kepada syarikat takaful yang kita ambil tu. Jadi syarikat takaful akan uruskan. Jadi paling penting benda tu, sebabnya kalau kes-kes yang pernah berlaku, katakan kecuaian kita kan dalam bilik hotel, macam saya rasa pernah kita share kan, kecuaian dalam bilik hotel yang melibatkan kerosakan bilik hotel ataupun apa-apalah yang agak besar lah dia nilai dia kan. Kalau kecil kita tak kisah kalau setakat 50, 100 okey, bayar cash. Tapi kalau bila melibatkan puluhan ribu, contoh kan, kita pernah ada kes yang jumlah yang terlibat tu lebih daripada 10,000 kan. Jadi masa tu macam mana kita nak bayar terus kan. Jadi itulah kegunaan polisi yang kita ambil tu, dia ada coverage, ada perlindungan untuk third party liability. Sekiranya macam Hadiza, kalau yang untuk third party liability ni, contohnya macam kes yang sebelum-sebelum ni pernah jadi kan, kiranya jemaah tu kena bayar ganti rugi tu dekat pihak hotel kan. So kiranya macam jemaah tu kena keluarkan duit dia dulu, ataupun dia terus bagi tahu pihak takaful, terus pihak takaful bayarkan. Dia tak perlu keluarkan duit dia dulu. Maksudnya macam direct terus kepada pihak takaful. Betul lah. Dia akan berurusan terus dengan pihak takaful. Sebab kadang-kadang jumlah dia besar. Jadi bila jumlah besar, tak semestinya kita boleh keluarkan duit kita kan senang-senang macam tu je. Jadi kebiasaannya kita akan berurusan terus dengan pihak takaful. Dia akan uruskan. Contoh macam katakan kalau macam nak bawa balik, kalau juga polisi yang coverage untuk bawa balik pesakit di luar negara, bawa balik jenazah di luar negara, itu semua kalau ikut kos dia yang terlibat, katakan nak bawa balik pesakit di luar negara kan, kita gunakan pesawat khas, ambulan udara dipanggil. Jadi ambulan udara tu, katakanlah macam misalnya pergi luar negara, tapi minta-minta jangan melakukan. Jadi katakan misalnya pergi luar negara, lepas tu tak berapa sihat. Jadi memang nak balik secara normal, duduk dalam kapal terbang, tunggu berjam-jam tu tak boleh. Jadi kalau kita ada polisi ni, kita boleh buat
uruskan, minta syarikat takaful uruskan, kita akan dapat kemudahan ambulans udara tadi. Dia special lah, macam VIP lah, dengan jururawat dia sekali. Kalau ada melibatkan bawa ubat-ubatan, dia akan bawakan. Jadi ada orang yang escort kita dalam perjalanan kita balik tu. Jadi kos dia sangat-sangat tinggi. Jadi mungkin ada mencecah ratusan ribu, 500 ribu. Jadi kita perlu buat, kita perlu berurusan dengan syarikat takaful je. Itu pun dipanggil GL jugalah, macam cashless jugalah, macam tak perlu keluar duit. Jadi itu kelebihan untuk siapa yang pergi luar negara dan ambil polisi takaful perjalanan. Jadi sangat-sangat penting lah. Kalau kita share apa kena bawa kan, barangan, semua barangan tu memang kita tahu, kita nampak penting. Tapi polisi tu pun lagi penting juga kan. Yelah, macam saya pun tak pernah tahu yang pasal ambulans udara. Kalau Hadiza tak terangkan, memang saya tak pernah tahu benda tu. Okey, jadi kita kalau kita ada polisi pun sekarang ni zaman dah moden, tak perlu bawa polisi, tak perlu bawa hard copy salinan polisi itu semua. Jadi kita perlu bawa phone kita, dalam phone tu kita boleh masukkan. Jadi macam kita cakap tadi, saya ubahlah. Sebenarnya bukan adapter je mungkin penting sekali. Itu penting juga. Tapi yang pertama sekali mungkin perlindungan kita semasa di sana lah kan. Jadi persiapan kita ialah paling penting. Jika berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini di luar negara tu, itu yang paling penting sekali kan. Di samping kita tak nak fikirlah benda tu kan. Sebab macam tadi saya cakap, mungkin kita tak nak fikir benda-benda negatif semasa kita luar negara. Sebab itulah kita kena ambil polisi takaful. Sebab bila kita dah ada polisi takaful, kita ada perlindungan, tak payah fikir, tak payah risau. Itulah dalam kita punya pamphlet kita boleh tengok gambar orang tersenyum kan. Kenapa tersenyum? Sebab kalau apa-apa berlaku semasa kita di luar negara, semasa kita bercuti, tak perlu risau. Jadi itu antara apa yang kita boleh kongsikan lah. Okay, macam Hadiza berkongsi tadi bagi saya sangat menarik, sangat jelas. Sebab yelah, macam tadi saya cakap sendiri, macam wet tissue ni penting tau nak pergi travel. Tapi sebenarnya polisi perlindungan adalah lagi penting lah untuk siapa-siapa yang nak pergi travel. Kita macam minggu lepas saya ada cakap benda ni, kita tak minta benda tu semua jadi. Benda-benda yang di luar jangkaan, beyond our control. So benda-benda tu kita kena prepare daripada awal. Macam misalnya cakap minggu lepas, sediakan payung sebelum hujan. Kalau kita tak sediakan payung sebelum hujan, pasal lah kita kan kalau hujan. Okay, so macam tadi Hajizah dah explain lah. Sebenarnya polisi perlindungan ni adalah lebih penting. Ya, betul. Jadi kepada sesiapa yang rasa nak travel, bukan buat masa sekarang lah, masa lepas COVID ni dah reda, bolehlah kalau kita ambil polisi ni. Sebab polisi ni sangat penting. Sekejap ya, misalnya kita ada ramai viewers kita hari ni. Tapi itulah, tak ada soalan. Kalau ada soalan pun menarik juga, kita nak boleh. Mungkin viewers kita boleh share jugalah macam pengalaman pergi travel. So macam kita sama-sama sharing. Okay, kat sini viewers kita. Yang pertama, Bang Rano. Yang kedua, Abu Basir Patani. Macam Mutawif kan? Yang itu macam Mutawif. Okay, yang ketiga, Suhaibah. Yang keempat, Hani Musa, Zulfadli Zakaria, Abdul Muhsin Ahmad Tajuddin, Azrul Firdaus Azharuddin. Okay, kepada semua viewers ni, selamat bersiaran bersama kami. Terima kasih kan bersiaran sebab kita akan bersiaran lepas ni lebih kerap lagi. Jadi tiap-tiap minggu kita akan ada topik-topik yang menarik kan. Khususnya bab-bab tentang travel ni kan. Travel ni saya rasa bila orang dengar je okey. Menarik. Semua orang berminat nak dengar. Tapi itulah tak semestinya kita buat sharing ni yang perkara-perkara yang berat-berat je, perkara yang macam yang susah nak kita nak fikir kan. Kita share benda-benda yang simple je kan, yang orang boleh mungkin mungkin viewers luar sana kalau mungkin bukan hari ni ke kan, mungkin waktu-waktu yang lain kita bersiaran, mungkin dia share dengan kita sekali kan. Macam mana, apa pula yang dia orang bawa kan, ada selain daripada yang kita share tadi kan. Mungkin ada orang dia travel, dia mesti bawa
apa dia kena bawa comforter. Comforter kan besar kan, sebab mungkin dia tak Macam mana nak selesai bawa tu? ataupun yang paling mungkin bantal ke kan dia bantal Bantal busuk. busuk. Okey, Wajib lah. itu antara yang viewers boleh share dengan kita lah. Jadi taklah macam kita satu hala hala, je kan kita je cakap tapi kita tak dapat feedback daripada viewers kan. Jadi itu antara dia lah yang penting. Di samping jangan lupa polisi takaful. Itu benda wajib lah. Itu benda wajib lah. Okey. Okey, sebelum saya akhiri live kita hari ni, ada sepatah dua kata nasihat kepada viewers kita di luar sana. Mungkin Miss Linda Miss dulu. Linda. Okay. Macam saya tak ada apa nak nasihat. Cuma tadilah macam Haji Zau cakap, polisi perlindungan tu adalah penting. Tak kisahlah macam nak pergi luar negara ke, nak pergi dalam negara ke. So, itu adalah perlindungan untuk kita sendiri, bukan perlindungan untuk orang lain. So, apa-apa kita kena siap sedia untuk apa-apa kemungkinan. Macam kita cakap tadi, kita tak minta benda tu semua berlaku. Kita kena positif. Betul orang cakap, sebelum kita start perjalanan, kita kena clearkan kita punya minda. Kan? Nak kena fikir positif je. Tapi bila kita ambil polisi ni, tak semestinya kita berfikiran negatif. Tapi kita cuma bersiap sedia untuk diri kita, untuk sebarang kemungkinan yang akan berlaku. So, polisi perlindungan adalah penting. Lepas tu barang-barang macam keperluan-keperluan yang selebihnya tu pun penting juga. Depend dekat orang. Macam telekor, sejadah, ubat-ubatan, botol air, wet tissue tu semua penting juga. So, macam minggu lepas saya ada cakap, kita kena sediakan checklist. Haji Zam pun ada mention juga tadi. Checklist tu sebenarnya penting untuk kita double check balik barang-barang yang kita bawa. Sama ada kita daripada checklist tu dah juga kita boleh tahu, okay, sebenarnya benda ni penting, tapi aku tak bawa. So kena bawa. So buatlah checklist, sediakan preparation yang proper punya, yang rapi lah kita cakap kan. Sebelum kita mulakan kita punya travel. Okay, tu saja daripada saya lah. Okay, mungkin Haji Zam. Okay, so sebelum tu lah, bagi siapa yang bersama sama kami ni, kalau boleh sharekan lah, kongsikan link tu semua tu kan. Jadi kalau bermanfaat bagi luar sana tu, sharekan juga kan. Jadi saya nak sambung tadi yang list tadi yang Miss Linda cakap tu, mungkin kalau perempuan list dia panjang. Kalau mungkin tak tahu lah list dia panjang macam mana kan, tapi mungkin bergantunglah pada individu kan. Jadi satu lagi yang saya nak beritahu yang paling penting sekali, bila kita buat persediaan, kita ambil polisi takaful ni bukan untuk kita je. Bukan kita untuk kita. Kadang-kadang bila apa-apa berlaku melibatkan benda-benda yang serius, jadi orang yang kita tinggalkan, orang yang ada tak ikut sama kita tu akan rasa risau kan. Jadi ataupun siapa yang akan uruskan apa-apa perkara tu, mungkin orang yang di Malaysia juga kan. Jadi kalau kita ada ambil polisi, ambil coverage ni, jadi benda tu semua terurus, jadi tak ada masalah. Jadi di samping tu juga saya nak ingatkan lah, kan sekarang ni pandemik kan, COVID semua tu, jadi pastikan kita jaga, patuh SOP. Kita jangan, kalau kita tak ada keperluan untuk keluar, tak perlu kita keluar, duduk rumah, stay at home kan. Kita jaga kita lah kan. Jadi itu paling penting sekali, sebab sekarang ni jangan kita fikir macam kita tak fikir tak boleh travel. Kita buat perancangan dulu. Kalau kita nak travel, kita plan dulu. Okey, sekarang ni mungkin tak boleh, tapi selepas tu nanti insya-Allah nak lepas geram boleh kan, nak setahun pergi travel. Okey, jadi saya nak maklumkan sekali lagi yang kita bersiaran setiap minggu, setiap hari, in fact setiap hari, topik dia akan berbeza-beza. Jadi macam hari ni kita berbincang tentang polisi takaful kan. Jadi hari-hari lain kita ada juga polisi takaful yang lain, macam takaful motor, fire kan. Jadi pastikan anda bersama kita kan pada pukul 11 sampai pukul 12. Jadi setiap minggu. Jadi kalau boleh, yang paling penting sekali, kalau nak ambil bahagian sekali, kita pun boleh juga tanya soalan. Apa-apa ada kemusykilan, tanya kita
InsyaAllah kita cari jawapan ya. Siapa jadi yang nak join live kita pun boleh. Boleh lepas request. ni mungkin kita akan panggil siapa-siapa untuk bersama kita jadi sebagai apa tu panel ke kan, ataupun apa-apalah kan, jadi kita insyaAllah. Jadi kalau untuk travel ni kan mungkin seronok je kan kita buat apa dia mungkin makanan yang jenis yang food hunter. Food hunter, ataupun kalau kita travel apa dia makanan yang kita perlu bawa kan, jadi boleh juga. Okey. InsyaAllah kan. InsyaAllah next time kita buat topik yang lagi menarik daripada sekarang ni kan. Okey, sekian kesimpulan ni kat sini. Ilmu kita hari ni sangat-sangat menarik kepada siapa yang nak travel ni. Tapi bukan sekarang, macam saya cakap tadi, mungkin akan datang tahun-tahun depan lah kan. So sekarang ni kita boleh kumpul duit dulu, boleh plan nak pergi mana semua tu kan. Okey, seperti biasalah sebelum saya akhiri live hari ni, saya akan sampaikan serangkap pantun. Hari-hari ya pesan dia. Hari pantun. Mungkin depan ni Haji Zam boleh bagi pantun. InsyaAllah. Pantun 6 kerat. 6 kerat, okey. Okey, pantun dia berbunyi, banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan yang tak elok tinggallah di sini. So, daripada perkongsian yang kita sampaikan tadi, kalau yang elok jadikan pengajaran atau iktibar, yang tak elok tu tinggalkan di sini saja. Okay. Harap bermanfaat lah sampai kat luar sana. Okay, sekian daripada kami, tim Sekuat Hati. Okay, kita berjumpa pada esok hari. Terima kasih kepada semua viewers kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.